kita masih lagi bercakap tentang kesedaran mental. Kemudian, dan insyaAllah kalau tadi kita membincangkan tentang bagaimana kita pengaruh yang menyebabkan kesedaran mental kita itu sama ada positif ataupun negatif. Jadi sebenarnya kesedaran mental ni ada positif, ada negatif. Jadi kalau di tempat kerja biasanya kita nak mental kita positif. Bila mental positif, maka kita sentiasa proaktif, kita sentiasa positif. Baik, sekarang saya nak bagi tips bagaimana kita nak mengurus emosi kita supaya sehat. Sebab dia kaitan antara emosi dengan kesedaran mental. Bila emosi kita okey, sehat, dia akan mempengaruhi kita punya kesedaran mental tu. Ya, tuan-tuan baik. Bagi kaki tangan KWSP, saya percaya KWSP mempunyai satu organisasi yang cemerlang di Malaysia, insya-Allah. Semua saya percaya pekerja-pekerjanya yang cemerlang dan sebagainya. Baik, jadi kalau misalnya kita ada katakan masalah emosi ke, atau kita ada masalah keluarga ke, masalah tempat kerja dan sebagainya, yang penting sekali dalam kesedaran mental ni ialah bagaimana kita nak meluahkan perasaan kita. Jangan simpan. Kalau kita simpan, kita akan kata orang tu emosi tu akan terbuku dan akhirnya dia akan bawa kepada pemikiran yang negatif. Terutama kalau kita banyak berfikir perkara-perkara yang negatif. Lepas tu kita mungkin jadi seorang yang kita kata cepat marah, cepat melenting, moody dan sebagainya itu. Sebab apa? Emosi mungkin terganggu disebabkan oleh banyak faktor lah. Faktor persekitaran, faktor dalam keluarga, faktor hubungan suami isteri, faktor anak-anak, hubungan dengan bos kat pejabat. Kalau boleh kita kat pejabat dengan bos dengan anak buah kau benda, kita ada hubungan yang baik dengan ketua-ketua kita dan juga dengan anak buah kita. Sebab apa? Ini semua menyebabkan kita akan ada rasa simpan tu. Dia panggil dalam counselling unfinished business. Benda tak selesai. Jangan ada benda yang tak selesai. Orang Melayu panggil apa? Bengkak tau. Bengkak. Tengok je muka bos, geram betul aku. Tengok bos, tengok muka anak staff dia, geram betul aku. Jadi kita tak bercakap. Oleh itu kita kena meluahkan. Dan alhamdulillah di KWSP ada kaunselor. Tuan-tuan boleh jumpa kaunselor. Tuan-tuan ada kaunselor dan jumpa. Dan kaunselor ni ada etika kerahsiaan. Mungkin mula-mula tuan-tuan jumpa kawan-kawan benda, tapi yelah, kawan-kawan sendiri pun kadang-kadang kawan-kawan pun cakap juga, aku sendiri pun stres juga, aku pun ada masalah juga. Kau nak cerita dengan aku, masalah kau cerita ni semua masalah aku. Lama-lama kita tak boleh selesai. Jadi kita cari kaunselor, orang yang profesional. Tahu mana? Jadi bila kita jumpa kaunselor ni, kita luahkan, jangan simpan. Dan dalam kaunseling biasanya kita ada iaitu membincangkan alternatif untuk keluar daripada permasalahan itu. Kita bincang macam mana nak keluar dari permasalahan itu. Mungkin kalau dengan bos misalnya, mungkin kita sebagai staff pergi jumpa bos, cakap baik-baik dan selesaikan masalah yang kita hadapi. Bos itu juga kemungkinan ada masalah dengan staff, mungkin panggil staff tu, cakap elok-elok, beri dia kata orang motivasi, beri nasihat. Jadi ini semua kita luahkan, jangan simpan. Dia yang jadi masalah dekat pejabat ni apabila kita saling simpan menyimpan, dendam, marah, orang kata apa tu, politik di pejabat, tikam menikam dan sebagainya, tak bagus. Jadi suasana di pejabat tak sihat. Kita nak duduk di pejabat ni, kita nak harmoni, seronok, barulah mental kita sihat. Dan di sinilah kesedaran mental tu penting, tuan-tuan, untuk kita kata orang tu nak kerja, nak buat kata orang tu sesuatu program, satu projek di pejabat dan sebagainya. Jadi itu satu, maknanya kita luahkan. Dan kita yang keduanya iaitu kita, kalau kata orang boleh tu, kita kumpul sebanyak mungkin iaitu perasaan gembira, keseronokan bekerja. Macam saya ulang pagi tadi ulang-ulang bahawa seronok kerja. Aku datang kerja ni seronok. Bila kita kerja seronok, maka pemikiran kita akan jadi positif. Jadi kalau boleh kita sentiasa tengok tempat kerja tu seronok. Boleh? Okey. Dan kita juga bersosial secara sihat lah. Kalau boleh kita bersosial secara sihat. Kita ada kawan dekat pejabat, kita ada kawan kat luar. Kalau kat rumah, kawan kita ialah pasangan kita, suami isteri. Dan kita ada anak-anak untuk kita bergurau senda, bermain dan sebagainya. Kita untuk jadi seorang yang sihat. Dan jika emosi kita masih juga kata orang tu tidak stabil, di sini saya nak bagi tips supaya mendapat emosi yang sihat.
Emosi kita supaya sihat, yang pertama kawan, iaitu kalau kita orang Islam ni, kita solat. Jaga solat, jaga hubungan kita dengan Allah. Yang mana insya-Allah kita akan jadi seorang Muslim yang sihat dari segi pemikiran, dari segi kolbu kita, dari segi hati kita. InsyaAllah tenang je, nampak tu. Kalau kita kata kita orang Islam, kita susah marah sebenarnya. Orang Islam ni sabar, solat, sabar, solat. Itulah Quran berulang-ulang kali. Yang kedua, kita senyum. Senyum tu. Jadi cara untuk kita nak mengubat kita punya pemikiran kita supaya kita ni jadi pemikiran yang positif, kita banyak senyum. Tapi jangan senyum tak tempat, tuan. Jangan duduk seorang-seorang lepas kita senyum. Susah juga, tuan. Nanti orang kata kita kepala tak betul. Tuan, tapi kita senyum tu maknanya kalau dengan customer kita senyum, dengan staff kita senyum, jumpa misalnya bos, Assalamualaikum bos, dan bos pun kena jawab jugalah. Ni kadang naik lift, kadang dalam lift tu kadang tak jawab, senyap masing-masing. Hari ni pula masing-masing semua pegang handphone. Ni dia, duduk main handphone, tak jawab. Nampak tu, jawab. Berkomunikasi, komunikasi tu penting. Untuk kesedaran mental ni, yang penting juga ialah komunikasi, tuan-tuan. Dan seterusnya iaitu kita hendaklah sentiasa menjaga intonasi suara kita. Bila kita bercakap tu, intonasi suara tu kita mesti jaga. Kita tak nak intonasi suara kita terlalu kasar, terlalu garang sangat. Jadi ini semua kita kena jaga, tuan-tuan. Dan tips yang seterusnya ialah kita kalau boleh sentiasa bersenam. Senam supaya kita sihat, senam secara positif. Itu penting, tuan-tuan. Jadi kalau kita mungkin di balik kerja ke, ataupun pagi Sabtu, pagi Minggu ke, tak ada apa-apa, kita berjogging ke, bersenam ke dengan ahli keluarga dan sebagainya, supaya kita rasa beban kerja selama 5 hari tu dia akan dapat menenangkan jiwa kita. Jadi pemikiran kita tu akan kata orang tu positif. Dan seterusnya kita adalah sentiasa, ini penting, tuan-tuan. Ada sifat suka memaafkan orang lain. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 263, Allah berfirman bahawa orang yang memaafkan itu lebih baik daripada bersedekah. Bayangkan, tuan-tuan, kita maafkan orang lebih baik daripada bersedekah. Susah nak maafkan orang ni. Kalau dekat pejabat, susah nak maafkan orang, kerana dia tak tegur, tak apa. Jadi tak seronok lah datang kerja. Jadi kalau boleh, kita rasa biar kita datang kerja tu, kita kata orang tu baik dengan semua orang. Seronok lah kita kerja. Jadi itu juga antara tips yang kita boleh lakukan untuk kita kata orang tu sentiasa lah dalam keadaan kita sentiasa sihat, sentiasa kata orang tu berfikiran positif. Dan kita juga hendaklah ada kita dalam diri kita ni, kita iaitu ada self talk. Kita ada self talk. Self talk maksudnya apa? Iaitu kita bercakap pada diri kita sendiri. Kita hendaklah sentiasa bercakap pada diri kita sendiri. Cakap macam mana tu? Kita bercakap bahawa aku datang kerja hari ni, aku nak buat betul-betul, aku nak baik semua orang, aku nak bagi servis yang terbaik. Itu dipanggil self talk. Kita ni memang dalam diri kita ni, kita banyak bercakap pada diri kita sendiri. Dan kalau boleh, kita sentiasa bercakap yang positif dalam pemikiran kita. Ini yang dikatakan iaitu kesedaran kendiri yang positif. Kemudian kesedaran mental yang positif. Jadi kita sentiasa cakap yang baik-baik pada diri sendiri. Tapi kalau kita selalu misalnya dalam diri kita cakap, aku pergi kerja hari ni, aku geram betul lah dengan sipolan ni, aku geram betul lah, aku memang nak kenakan dia hari ni. Jadi kita dah mula, pemikiran kita tu dah mula negatif tau. Kita dah ada dendam pergi kerja. Jadi kita pergi kerja dalam keadaan yang tidak menyeronokkan dan menyebabkan kita jadi cepat marah. Dan kesedaran mental ini sebenarnya akan menjadikan kita seorang yang sentiasa proaktif. Kita self talk, kita bercakap dalam diri kita, lepas tu kita positif. Seluruhnya kita naklah ada, iaitu dipanggil kepercayaan kendiri, the belief system. Kita ni ada sistem kepercayaan. Dalam Islam kata iman kita tau. Mana kita the belief system, kita percaya bahawa kalau kita buat kerja bagus dan sebagainya, maka kita akan diberi kebaikan. Dan kalau kita baik dengan orang, insya-Allah orang ramai akan baik dengan kita. Jadi itu ialah the belief system. Kita mesti ada sistem kepercayaan diri kita. Kita suka tolong orang, insya-Allah nanti Allah pun akan tolong kita. Kawan-kawan pun suka tolong kita, dan orang akan tolong kita. Jadi kita naklah sentiasa positif. Sentiasa positif,
Sentiasa kita berfikiran kata orang tu bagaimana kita nak jadikan diri kita ni seorang yang sentiasa positif, sentiasa kata orang tu untuk menjadikan minda kita ni atau mental awareness kita ni sentiasa positif. Itu penting. Dan kalau ada pemikiran kita tu, mental kita negatif, maka kita hendaklah kata menjauhkannya. Jauhkan, tolak. Kadang-kadang dia mari tu dalam pemikiran kita. Kadang-kadang pagi dia mari positif, masuk je tengah hari sikit dia mari negatif lah. Jadi kita ni kena, kata orang tu, sebab tu kita kena ada kesedaran. Kesedaran mental maksudnya ialah kita hendaklah sentiasa berwaspada. Berwaspada selalu. Aku tak boleh ni, banyak sangat fikiran negatif, kena buang ni, tak bagus. Aku kena positif. Aku nak kerja ni, aku nak bagi servis kepada KWSP yang terbaik. Saya percaya ni semua staf-staf KWSP di seluruh Malaysia mendengar apa saya kata ni. Tuan-tuan dan puan-puan semua ialah pekerja-pekerja yang terbaik, yang cemerlang, dan beri servis yang terbaik. Setakat ni saya ingat bila orang sebut KWSP, semuanya yang terbaik. Sebab apa? KWSP banyak iaitu memberi khidmat kepada masyarakat, kepada orang awam, termasuk saya jugalah. Saya dulu juga ialah melabur dalam KWSP, dan staf-staf saya semua ni pun semua ada potongan KWSP. Jadi banyak sebenarnya dia usia warga emas, banyak di kemudian hari. Jadi sebenarnya ini semua kita kadang kata orang tu kena positif. Bila mari pemikiran-pemikiran negatif, kita kena tolak. Kita boleh bercakap dalam diri kita sendiri. Kita boleh cakap dalam diri kita sendiri tu. Tak payah kita nak menjerit-jerit. Ada orang kadang-kadang dia jerit, dia apa semua, itu menandakan bahawa kesedaran mentalnya dah mula tidak sihat. Jerit. Kalau kat pejabat kita jerit macam mana? Kalau customer tengok macam mana? Jadi kalau boleh kita self talk, kita bercakap dalam diri kita, cakap sesuatu yang positif, cakap yang baik-baik, dan akhirnya dia akan membentuk kita punya pemikiran, kita punya emosi akan menjadi positif. Jadi yang positifnya emosi kita itu menjadikan kita nanti akan boleh menjadikan kita akan buat kerja dalam keadaan tenang, dalam keadaan seronok. Ini semua tuan-tuan. Jadi sebenarnya saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, pekerja-pekerja KWSP sekalian yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya berada dalam keadaan iaitu motivasi yang baik, dalam keadaan kita kata jadi pekerja yang cemerlang dan bekerja sebagai satu pasukan. Yang penting juga kita di pejabat ni, kita kerja sebagai satu pasukan, teamwork. Sebab kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita kerja sebagai pasukan, dan bila kerja sebagai satu pasukan ni, yang penting ialah bagaimana kita nak ada kesedaran mental kita tu. Bila kita kerja pasukan, kita nak buat kerjasama, kita nak tolak ansur. Banyak kata orang tu memberi sumbangan, dan kalau 5 orang bekerja dalam satu pasukan, semua orang akan beri sumbangan, bukan seorang je bekerja. Itu penting tuan-tuan. Jadi kalau boleh, semua tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, selepas ini insya-Allah lah, dengan perkongsian saya sedikit saja pada pagi ini dan pada hari ini, insya-Allah kita akan dapat mengadakan satu, kata orang tu, satu pemikiran baru, iaitu kesedaran mental yang kata orang proaktif dan positif. Dan insya-Allah saya percaya tuan-tuan dan puan sekalian boleh menjadi pekerja yang kita kata sangat-sangat dibanggakan oleh KWSP dan juga oleh negara Malaysia yang tercinta ini. Sumbangan tuan-tuan kepada negara sangat besar. Dan biasanya kalau customer yang datang tu KWSP, biasanya mereka rasa happy tu. Kita nak bagi kita punya klien happy, rasa seronok. Bila tengok muka tuan-tuan, semua klien rasa seronok. Sebab memang betul pun, saya pun kadang-kadang pergi ke kaunter KWSP, memang staff-staff KWSP memang dengan senyumannya, dengan kemesraannya. Walaupun tuan-tuan puan perlu sabarlah dengan kainah customer macam-macam, yang tak puas hatilah, yang marahlah, yang puji-puji pun ada, tapi yang marah ada, yang tengking ada, yang tak puas hati ada, macam-macam lah customer punya perangai ni. Tapi tuan-tuan, insya-Allah bila kesedaran mental tuan-tuan dah bagus, tuan-tuan dan puan-puan akan boleh berdepan dengan berbagai-bagai kainah customer kita. Customer di zaman moden ini berbeza-beza tuan-puan, dan insya-Allah kita terimalah pelanggan kita sebagai semua yang
mereka itu sebagai customer kita yang menyokong KWSP. Okey, saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain sesi. Saya doakan tuan-tuan dan puan semua dirahmati Allah, diberkati Allah, sihat, dan tuan-tuan semua menjadi pekerja-pekerja yang cemerlang di KWSP, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.